Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida, siapa yang ada online petang ini. Okey, siapa yang ada online petang ini? Hari ini 3 hari bulan 5, hari Rabu. Okey, hari Rabu di mana biasanya Kak Nida live waktu pagi, tapi hari ini Kak Nida live petang pula. Sebab pagi tadi macam-macam nak diuruskan, jadi Kak Nida live petang. Assalamualaikum kepada Umi Zuriani. Terima kasih join Kak Nida. Apa khabar? Okey, selamat Hari Raya. Masih tak lambat lagi nak ucapkan selamat Hari Raya. Okey, petang ni kat kawasan rumah Kak Nida ni hampir nak hujan, mendung. Okey, bagaimana dengan kawasan rumah anda? Terima kasih kepada Dia Dayana 16. Terima kasih join Kak Nida. EJ, terima kasih sangat-sangat kerana join Kak Nida. Kepada Pom-Pom, Nenek Kau, join. Pre-Love Mariam, Azhar Ahmad, terima kasih. Nur, terima kasih join Kak Nida. Apa khabar anda semua? Matahari, Hairudin Abu Bakar, Ton Teja, terima kasih. Nur Ahmad, Kunazita Nana, terima kasih join Kak Nida. Apa khabar anda semua? Okey, hari ini Kak Nida bersiaran biasanya pagi. Biasanya Kak Nida live pagi, hari ini Kak Nida live petang pula. Kepada Bakishin, terima kasih. Zaitun Balang, Cik Ima 2, terima kasih. Sikai Putri Cahaya Megat Terenggamin, Mas Mana, Ros Azris. Okey, Muhammad Rashidi Didi, pergi balik kerja. Wow, kereta nama Zaimah Zaini. Terima kasih kepada anda semua. Okey, hari ini Kak Nida nak sharekan kepada anda semua di mana hari ini memang hari yang bersejarah di mana harga emas paling orang kata breakout. Maknanya breakout daripada harga yang tertinggi yang Kak Nida pernah join sejak tahun 2019. Kak Nida rasa ini harga memang paling tertinggi. Semalam Kak Nida update harga 1 gram emas fizikal 24K 99 hanya RM306. Tetapi hari ini kenaikannya RM10 dan menjadikan kepada RM316 per gram. Okey, jadi kepada kawan-kawan yang memang follow tentang perkembangan harga emas account Get di Public Gold, boleh nampak kenaikan harga hari ini berganjak ataupun berubah kepada RM10 memberikan kita satu wow, consider satu wow untuk kita yang rasanya alamak kenapa semalam tak beli, alamak kenapa belum beli lagi, kenapa persoalan tu memang orang kata alamak terlambat nak beli. Okey, memang selalu bermain di fikiran. Kenapa kita masih tunggu-tunggu semasa harga rendah? Itu persoalan yang selalu orang kata sebut. Kak Nida, nanti dululah, nanti belilah. Assalamualaikum, hai kepada Fikri, terima kasih. Gambar kucing ni, Kak Nida tak cam lah gambar kucing ni yang mana? Adakah di bawah bimbingan Kak Nida juga ke? Kak Nida lupa. Kalau boleh nak join, jom join live bersama Kak Nida. Boleh kita borak-borak santai. Okey, kenaikan harga hari ini, kalau bisa kata kita nak mulakan simpanan emas melalui akaun Gap, RM100 dah boleh mula menyimpan emas. RM100 adalah 0.31625 gram. Saya penyimpan emas. Okey, bawah grup PGYM ke ataupun bawah grup Kak Nida ke? Kak Nida lupa sebab tak letak gambar sebenar. Jadi Kak Nida terlupa. Maafkan Kak Nida. Sila perkenalkan diri yang mana satu. Kak Nida rasa bawah grup PGYM ni. Okey. Jadi kalau ada ke peluang, jom bawah G100. Okey. Bawah G100. Okey. Kita satu mentor, satu grup. Okey. Best kan hari ni harga kalau mereka yang dah mula menyimpan emas daripada dulu sehingga kini, tak kisahlah tahun berapa kita mula, hari ini kenaikannya paling maksimum RM316 per gram. Macam Kak Nida dulu, Kak Nida mula menyimpan emas tahun 2019. Okey, 2019 ketika itu RM214 per gram. Okey, masa tu pun Kak Nida rasa dah mahal sangat dah. Rasa macam alah emas ni mahal lah, macam mana nak beli, tak mampu nak beli. Okey, tak ada bajet duit ribu-ribuan nak membeli. 1 gram ketika itu RM214. Tahun 2019 Kak Nida mula PM kepada Tuan Syukur pada 1 September 2019. 2 September 2019 Kak Nida buat keputusan untuk membuat belian terus subscribe sebagai dealer. Okey, ketika itu RM214. Okey, hari ini RM316. Nampak tak kenaikannya
sudah melebihi 100% daripada nilai harga yang Kak Nida mula 2019. Dah 100% kenaikannya, kan? Jadi consider macam 214 ke hari ini bukan 100%, melebihi RM100. Okey, kalau 100% tu dah double dah, silap cakap. Biasalah petang-petang kan selalu Kak Nida lah bagi. Okey, jadi consider macam 1 dinar ketika itu Kak Nida beli RM880. Design yang ini dulu tak ada lagi. Sekarang dah tak ada lagi. Yang ini Kak Nida beli pada tahun 2019, harganya RM880. Kemudian muncul pula design yang kedua, yang ini, 1 dinar. Sekarang 1 dinar, yang bentuk kad tu akan muncul tak lama lagi. Okey, yang sekarang ni dalam bentuk coin. Okey, yang ini Kak Nida beli sekeping yang ini RM880. Hari ini 1 dinar bersamaan dengan kos RM1,316. Nampak tak kenaikan harga emas tu memberikan kita simpanan yang memang orang kata padu. Jadi maksudnya anda tak stres membuat simpanan. Menyimpan emas ni orang kata tak ada dividen. Okay, yes, memang tak ada dividen. Memang orang kata tak ada dividen, tak ada consider pulangan bulanan, pulangan tahunan. Tetapi hanya mereka yang ada emas sahaja yang consider macam boleh walk in ke Ahrano untuk mendapatkan tunai segera. Kita selalu dengar kan, otak-otak kita selalu cakap, orang yang ada duit, orang yang ada emas, dah tentu ada duit. Tetapi orang yang ada duit, belum tentu dia memiliki ataupun membeli emas. Jadi maknanya, emas adalah sesuatu yang misal kata kita terdesak ataupun kita nak gunakan dalam keadaan tiba-tiba kereta breakdown, tiba-tiba motor breakdown. Kita perlukan tunai segera tu. Contohlah belum gaji. Jadi kita bawa lah sekeping 2 emas kita ni. Bawa ke Ahrano, kita akan dapat tunai segera. Kita tak payahlah perlu nak minta pada sesiapa. Kita tak payahlah perlu nak menggunakan misal kata kredit kad ke apa. Kita gunakan saja emas kita ni, hantar ke Ahrano, lepas tu berdikit-dikit kita tebus balik. Fikri, saya dah beli 165.5 gram. Alhamdulillah, tahniah kepada Fikri. Sejak bila mula tu, Tuan Fikri? Okey, mesti tersenyum lebar ni, tersenyum lebar. Kalau kita dah capai matlamat tu, contoh nak membeli hartanah ataupun nak mengerjakan haji dan juga umrah, ini ketikanya boleh kita jual. Tapi emas ni, kepada mereka yang memiliki emas, dah bila harga naik, sayang pula nak jual. Betul tak? Kita rasa macam, alamak, sayangnya nak jual. Okay? Kalau dah capai matlamat tu, yes lah kita akan kita jualkan emas kita. Kalau belum lagi capai matlamat, simpan sajalah. Dia naik tu, kita lagi senyum. Okay? Tapi harga emas ni, kepada penyimpan emas, yang ada ilmu, okay, kita bila dah membeli emas ni, kita berada di dalam circle yang positif. Kita sentiasa grab ilmu dari masa ke semasa. Kita sentiasa ada saja informasi ataupun tips-tips yang diberikan oleh otai-otai ataupun dealer-dealer yang juga merupakan penulis buku di dalam Public Gold. Okay, asalnya mereka memang penasihat keuangan. Contohnya Tuan Azizi Ali. Asalnya beliau adalah penasihat keuangan, selalu memberikan talk di ceramah-ceramah di luar sana. Tetapi memang beliau membuat simpanan emas, tetapi sekarang ni aktif sebagai dealer di bawah naungan kita punya founder Tuan Syukur Hashim. Jadi beliau merupakan penasihat kepada grup PJYM juga. Okey, yang ini juga right, penulis buku Wang Emas dan juga misi bebas hutang. Okey, jadi kita mendapat ilmu dari masa ke semasa apabila kita berada di dalam circle yang positif. Selain daripada tu, ada juga training yang disediakan kepada kita. Jadi maksudnya, kita menyimpan emas mesti dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Kepada Tuan Fikri, saya top up gap, modal tak besar sekarang ni. Okey, tak apalah, kita berdikit-dikit kan Tuan. Jadi maksudnya kita berdikit-dikit, lama-lama dia jadi bukit, lama-lama dia banyak. Tak kisahlah. Banyak atau sikit, yang penting konsisten. Betul tak Tuan Fikri? Yang penting paling tidak minimum RM100 pun boleh. Ataupun kita ambil account gap Gold Accumulation Program yang di mana kita subscribe auto debit.
Peluang juga menang emas, bunga emas 10 gram tu setiap bulan. Kan Tuan Fikri, kalau misal kata kita ambil auto debit account Gap, hadiah utamanya adalah bunga emas 10 gram. Kedua, bunga emas 5 gram. Lepas tu, 1 dinar, setengah dinar. Lepas tu, 1 gram, 0.5 gram. Album eksklusif, C-Wallet RM50 dan juga card folder yang macam ni. Okay. Jadi maksudnya bila kita menyimpan emas, potensi menang emas setiap bulan tu ada. Potensi kita nak menang emas tu, kita rasa macam saya ni tak ada peluang nak menang-menang semua ni. Saya tak pernah ada luck, tak pernah bertuah. Okey, itu tak apa tuan. Itu tak apa kawan-kawan. Sebab apa? Itu adalah consider bonus ataupun nak memberikan kita satu galakan nak menyimpan emas. Yang pastinya kita sendiri dah menang dalam melakukan tindakan membuat simpanan emas untuk diri kita dan juga keluarga kita. Okey. Yang penting kita konsisten. Biarlah berdikit-dikit melalui akaun Gap 100. Biarlah sikit asalkan konsisten. Okey. Tips daripada pakar seperti Tuan Ifan Khairi selalu menyatakan cara nak buat simpanan, kalau misal kata dulu kita nak kata ada duit lebih. Okey. Ada duit lebih baru nak buat simpanan. Tapi hakikatnya sampai bila-bila pun tak akan ada duit lebih. Sebab apa? Kita berbelanja dan berbelanja tanpa merancang. At the end tak ada duit lebih. Yang sekarang ni bila kita dah ada ilmu, kita tukar kita punya cara pengurusan keuangan tu. Okey. Bila kita dapat gaji, dapat aja gaji, asingkan 10% daripada gaji setiap bulan sebelum berbelanja. Okey, sebelum berbelanja tu asingkan saja 10%. Okey, tutup mata. Misal kata gaji kita 3,000. Asingkan 300 untuk simpanan emas kita. Dalam jangka masa panjang, nilainya makin meningkat. Kalau misal kata kita tengok kat sini, alah sikit sangatlah RM300 tu ataupun RM100 tu, sikit sangat. Hakikatnya, kalau RM100 itu 0.3 gram, kalau kita kumpulkan selama 12 bulan, hampir 1 dinar kita boleh dapat. Okey, hampir 1 dinar. Yang penting kita buat ke tak buat, kita simpan ke tak simpan. Itu yang penting. Kalau kita memiliki penyakit boros berbelanja, ubah kepada simpan emas. Sebab apa? Kalau kita bawa aja duit dalam pers kita, adakah contohnya RM100 itu akan kekal di dalam pers kita? Okey, sebab duit ni sifatnya untuk dibelanjakan. Tetapi kalau dah dibekukan jadi emas, kita simpan dalam pers kita, bertahan tak dia di dalam pers kita. Kita ambil contoh simple saja. Macam Kak Nida selalu suka sangat ambil contoh yang ini. Apabila kita nak membuat simpanan emas, kita rasa macam berat sangat. Okey, kita rasa macam susahnya nak mulakan. Tetapi kan bila kita dah mula, aura emas ni akan membuatkan kita nak menambah simpanan kita dari masa ke semasa. Kita nak menambahkan lagi simpanan. Contohlah pada tahun 2021 anda mulakan 1 gram ini. Contoh ini adalah RM300. Okay? RM300 kalau kita beli melalui PG Mall. Kalau kita keluarkan melalui akaun Gap ikut kepada harga emas masa. Jadi kita masukkan dalam akaun Gap, kita belilah keluarkan gold bar 1 gram 2021. Okay. Kalau ini dalam bentuk duit kertas, adakah dia bertahan di dalam pers kita? Assalamualaikum kepada Zuzu. Terima kasih join Kak Nida. Okey, Kak Nida petani memang keseorangan. Okey. Biasanya Kak Nida lah pagi, tapi selamat Hari Raya. Oh, Kak Nida ingat Syarohan tadi. Rupanya selamat Hari Raya. Sekarang ni semua short form ya. Semua short form. Jadi kena pandai faham. Ada yang selalu tulis selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. SHR MZB apalah. Jadi kita kena pandai, kena ikut pada peredaran semasa. Okey, kita nak menunjukkan pasal kenaikan harga emas hari ni kan Zuzu. Kenaikannya sebanyak RM10 berbanding pada semalam RM316. Memang pecah rekod, memang breakout. Okay, kalau orang kata orang yang biasa kaji graf emas ni, kita sebut breakout. Maksudnya dia dah pecahkan tembok resistance tu. Jadi bila dah RM316, ada pula yang kata dengan Kak Nida, alamak dah RM316, seram nak beli. Okey, memanglah seram. Sebab apa? Masa rendah tu tunggu dan tunggu lagi. Bila dah tinggi, makin nak tinggi nanti, bukankah kita perlukan lebih duit untuk membeli gram yang sama?
Jadi maksudnya kalau kita sebagai penyimpan emas jangan tunggu. Jangan fokus kepada harga tetapi fokus untuk tambah simpanan gram kita. Okey, yang ini contoh Kak Nida cakap tadi. Kalau kita memulakan simpanan kita, kita membeli pada tahun 2021. Ini adalah gold bar 2021. Ketika itu Kak Nida tak boleh ingat. Harga pun kita dah tak boleh ingat. Tapi 2021 dah ada 1 gram. Kalau simpan dalam bentuk duit kertas, adakah dia kekal di dalam pers kita? Jadi dia dah jadi gold bar, dah jadi gram emas. Okey, tahun seterusnya kita beli pula 2022. Okey, masih kekal lagi duit kita di dalam bentuk gram emas. Jadi kita dah ada 2 gram. Lepas tu seterusnya kita beli pula lagi tahun yang seterusnya 2023. Okey, so satu soalan Kak Nida. Adakah dia dalam duit kertas, dia kekal di dalam pers kita? Assalamualaikum kepada Rina Aizat, kepada Tuan Syukri. Terima kasih join Kak Nida. Terima kasih singgah, terima kasih lalu. Kak Nida pasti masing-masing pun naklah. Duit kertas bocor saja. Betul, betul. Duit kertas ni membuatkan otak kita nakal untuk nak berbelanja. Sebab naluri pegang duit ni, kita rasa memang Kak Nida tengah lapar nak roti canai. Terima kasih. Memang tengah lapar petang ni. Tapi kalau kita pegang, kita dah alihkan kepada bentuk emas, sampai sekarang kita masih pegang lagi emas ini di dalam pers kita. Kalau tak simpan dalam pers, at least dalam album kita punya gold bar lah kan. Kita simpan dalam album yang begini. Tapi kalau dalam bentuk duit kertas, adakah dia bertahan di dalam pers kita? Kalau Kak Nida, tanya Kak Nida, tidak. Kalau masuk dalam pers memang tak bertahan. Duit dalam pers tu pun dia ada asyik cycle, bertukar je duit. Tetapi kalau gold bar ini, dia bertambah dan bertambah apabila kita mengambil sikap untuk ubah kepada simpan emas. Semuanya bermula daripada sikap kita. Okay. Terima kasih Tuan Syukri bagi Kak Nida roti canai. Okay. Semuanya bermula daripada sikap kita. Kita nak ubah atau tidak? Kita nak buat simpanan ataupun tidak? Okay. Setuju, emas bertahan lama. Walaupun kecil, okey. Assalamualaikum Yati. Kalau free, jom join Kak Nida. Free tak? Okey, kalau free, jom Kak Nida invite kita borak santai-santai. Sebab harga hari ini kan melambung kan, naik RM10. Jadi consider macam, ruginya kalau misal kata mereka yang masih menunggu dan kaji. Okey, kalau kita tunggu kaji dan kaji, sampai bila pun dia tak muncul. Okey, Kak Nida try nak invite. Tapi kenapa Yati Kanula tidak berada di dalam senarai ini? Yati boleh request tak? Daripada dulu Kak Nida try nak invite Yati tapi tak ada dalam senarai. Yati please request. Okey, guess. Alright. Accept. Itu penunggu tu macam hantu je tu Cukri. Penunggu. Okey, dah request. Okey, Kak Nida dah invite. Terima kasih. Kalau jom kita borak santai. Yati. Assalamualaikum. Lama tak jumpa sejak kita berhari raya. Ya Allah, tak sempat. Suara. Oh, suara tak ada Alamak, tekan apa? Suara tak ada. Okey, dengar tak? Tak dengar Kenapa lah selalu kita jadi ni? Tak dengar suara. Try masuk balik. Okay, so macam Tuan Syufi'i kata, yang tunggu jadi penunggu. Yati boleh bercakap? Try, ada tak? Jelas dengar dua suara. Kejap. Kejap. Cuba cakap. Hai Kak Nida. Hai semua. Hai, Assalamualaikum. Ya, barulah Kak Nida dengar. Okey. Hai Tuan Syuki. Hai Dr. Jekin. Dengar suara Kak Nida. Alright, Alhamdulillah. Okey, dengan suara Kak Nida. Harga emas naik. Ya, betul. Harga emas naik. Macam Syukri kata, kalau yang menunggu tu dia jadi penunggu. Hai kepada Dr. Jacqueline. Hai Doktor. Ya, Syukri kata jadi penunggu. Tu lain maksudnya kan. Kalau kita bercakap jadi penunggu tu, kita bercakap tentang orang yang masih menunggu, kaji. Tetapi orang yang bertindak tu dia bertambah dia punya gram dari masa ke semasa.
Biarlah sikit. Setuju. Betul. Hai, salam-salam 316 semua. Ada maksud tu, Aduh, pedih, pedih. 316. 316, pedih, pedih, pedih. Pedih. Okey, Pedih. kalau kita nak menjual pula dekat Public Gold hari ini, untuk brand X adalah RM280 per gram. Betul tak, Yati? Oh, okey, okey. Tak perasan, berperasan. Tinggi. Ya. RM280 per gram. Public Gold, dia akan ambil emas yang bukan emas Public Gold juga dengan harga yang tinggi. Jadi, Betul. ia adalah sesuatu apa? Langkah kanan untuk mereka yang misal kata ada emas yang mungkin brand X, okay, kita consider peluang untuk nak tukar kepada emas Public Gold. Sebab emas Public Gold ni memang emas yang orang kata desainnya memang kau cun. Lepas Memang tu cantik. uh, Rare. rare. Ya betul, rare. Ni rare lah ni. Yati ada macam ni tak? Lama tu tak ada. Tu apa Kak Dinai? Dinai. Ya, yang ini adalah Dina. Terima kasih kepada Sujo. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya dari Kuala Muhammad Selangor. Arifin daripada Kuala Selangor hadir di live. Terima kasih join Kak Nida. Okay. Alright. Yang ini memang rare Yati. Yang ini dah tak keluar lagi. That's why lah Kak Nida sayang sangat benda ni. Benda bukan benda. Wah. Kak Nida sayang sangat Dina ni. Sayang nak jual Kak Nida. Jangan jual. Ya, tak jual. Memang tak jual. Macam mana pun orang kata sampai air mata darah pun tak jual. Sayang sebab takkan dapat lagi design macam ni. Yang ini, Kak Nida, masa beli tu berapa harga? okay. Nak cerita balik, tadi Kak Nida pun dah inform. Tadi Kak Nida beli 880. Yang ini. Pada tahun 2019, 880. Di mana Kak Nida masuk gap, lepas tu kita keluarkanlah daripada gap tu, nilai ketika itu adalah 880. Hari ini, Sekarang satu dinar adalah RM1,316. gila Ah, naik. Gila naik, naik, ah. naik. Best ke? Best sangat-sangat. Sangat best. Dah rugi siapa tak mulakan menyimpan sekarang. Tak payah nak kaji-kaji. Macam selalu Ah, kita dengar kawan-kawan kita cakap. Tak payah, dah terbukti. Beli emas, dapat emas dekat mana? Dekat Public Gold. Dan emas insyaAllah setakat ni trend menaik. Menaik bukan kaling-kaling, naik bukan sikit-sikit, menaik memang tinggi. Kak Nida saya boleh teringat, saya pernah sesat yang saya cerita dengan Kak Nida tu tahun 2015. Saya beli 670 lebih. Sekarang 1,300. 100% naik. wow, 100%. Kan? Ya, 2015. Kalau, 7 tahun, 8 tahun. wow. Misal, okay. Ada juga orang yang mengatakan Yati macam ni. Emas ni tak ada dividen. Okay, apa pendapat Yati? Emas tu sebab kita kena ada ilmu. Emas memang tak ada dividen. Kat mana untung simpan emas? Dia is about time. Kita mesti pegang emas fizikal. Kita tunggu sekurang-kurangnya 2 tahun atau 3 tahun. Maka kita dah boleh petik buah. Analoginya lah. Maksudnya nanti 2 tahun, 3 tahun tu emas dah memang dah naik harga. Maka kita dah boleh jual. Dah boleh fungsikan dia. Nak arahnu pun Yes. boleh. Tu sebab simpan emas kena ada ilmu. Ya. Emas pula Betul sangat-sangat. Tepat sekali cakap Yati tu. Kena ada ilmu. Sebab ilmu ni, misal kata orang kata harga naik, kita risau. Apa nak risau kan? Harga turun lagi risau. Apa nak risau? Okey, sebenarnya Belilah macam ni. lagi. Tambah lagi. Itu jawapannya. Okey, apabila harga rendah, kita senyum. Harga naik Betul. lagi kita senyum. Salam 316. Saya ada 12 keping 1 gram gold bakat. Harga masa beli RM280. Wah. Wow. Tahniah. Tanya. RM280 pada harga 12 keping. Wow. Misal kata nak jual tu memang sayang lah tu. Walaupun Betul. harga orang kata tengah naik sekarang, mesti sayang. Jangan jual. Selagi belum capai matlamat. Okey, Kak Ina nak tanya, Kak Ina punya gambar ni sekat-sekat ke Yati? Sekat-sekat sikit Kak Nida. Suara okey, gambar okey tapi dia macam lag. 1 saat, 2 saat. Lag ya? Ah, Oh, kenapa ya? Okey. tak pasti. Tadi Tak saya apa. tengok live kakak okey je. Ya. Alright. Sekarang ni okey tak? Dia ada ganggu-ganggu tak? Tak, okey. Cuba Kak Nida cakap. Okay. Alright.
So, tadi Kak Nida kat mana? Okey, sekarang ni pasal harga naik kita senyum, harga rendah kita senyum. Dia macam ni. Okey, kita ni siapa kita dalam menyimpan emas? Kita adalah penyimpan. Kita adalah consider orang yang menambah gram. Kalau kita fokus pada harga, kan Yati, sampai bila Betul? pun emas kita tak bertambah. Kan? Asyik Betul. asyik kata takut tu takut, ditakut itu bukan takut, ditakut itu. Assalamualaikum kepada Miza. Ini ni JRP punya member ni. Wah. JRP sama-sama kita. Hai. Miza. Miza. Right, Miza, kita kalau free jom kita santai-santai, borak-borak santai. Alamak, Jom. dah invite tapi tak boleh terkedu. Kenapa ini tak boleh invite? Request jom Miza sekarang tengah kepada Muhammad Arifin sekarang tengah kumpul untuk beli 5 gram setiap bulan 4 bulan insya-Allah. Wah, tahniah. Kita menyimpan ni untuk masa depan. Okey, kita jangan fikir masa sekarang, kita fikir masa depan. Bak kata Betul. Tuan Syukur, kita membeli emas sebelum kita memerlukannya. Miza joins ke? Miza boleh ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah tunjuk Waalaikumsalam. muka. Di manakah muka Miza ni? Kak Nida tak nampak. Kak Nida tak nampak muka Nampak Miza. tak? Assalamualaikum. Wah, sahabat kita ni, sahabat hebat ni. Ni semua Hebat ni. sahabat JRP. Okey, semangat JRP. JRP. Okey, apa pendapat Miza hari ni naik RM316? Masya Allah, gembira. Simpanan dah bertambah-tambah keuntungannya. Gembira sangat. Gembira sangat kan? Tengok tu, muka semua senyum aja kan? Panjang sangat dah senyumnya ni ha. Jadi itu menunjukkan apa tau? Kita membuat simpanan di platform yang betul. Dan Consider kita ada macam ilmu. ya betul. Kita membuat simpanan di tempat yang betul. Okay? Consider macam berbaloi-baloi. Consider macam orang kata memberikan kita nilai kepada simpanan kita. Bukanlah orang kata simpan emas ni stres. Bagi Kak Nida simpan emas tak stres. Betul. Sungguh. Betul. Saya setuju. Kita Cik Na pun ada. Ini pun kenapa semua JRP kat sini? Wah, bestnya. Cik Na, jom Cik Na. Kak Nida dah invite. Jom Syukri masuk grup promote. Cik Na, Kak Nida dah invite ni. Boleh masuk tak? Miza dah masuk kereta dah. Yati dah dalam kereta. Balik kerja. Anak dah sampai dah. Saya minta izin sama ada saya tutup kamera atau saya keluar. Takutkan kena ban pula. Okay, tutup kamera lah. Bercakap lah. Bercakap. Jangan tutup kamera. Jangan left pula. Okay. Alright. Macam Miza pun nak drive ke? Okay, tutup kamera okay tak? Kalau buka kamera kan kena ban pula. Betul. Alright. Okay. So, Kak Ida rasa ada yang menyatakan di mana saya tak boleh nak live. Okay, tak apa. Cik Na, tak apa. Tak boleh nak live, tak apa. At least kita boleh ni. B40 elok simpan 99 buat secara kecil-kecilan. Betul tu kepada Tuan Muhammad Arifin. Yes. B40 ataupun mereka tengah berumah dengan tanah. Baru habis berkebun. Oh, Cik Na ini suka gardening ni. Cik Na suka gardening ni, Yati. Betul pun. Cik Na Salina tu ke Kak Nida? Yelah, Salina PG Elite lah sayang. Okey. Ramai nak nama Cik Na. Takut salah orang. Okey. Cik Na PG Elite. Tanya. Yelah Yati tengok tu dia dah besar. Yelah, la tu panjang tu. Yelah Yati. Okey Cik Na, kita ingat awak le. Kita start live sama-sama dekat Carnival. Alright. Ya betul. Ini semua geng JRP ni. Semua join JRP tak nanti? InsyaAllah. Miza? InsyaAllah. InsyaAllah. Cik Na? Okay. Kali ni Kak Nina tak nak bertugas. Kak Nina nak join dalam grup JRP. Kali ni Kak Nina nak jadi peserta pula. Kak Nida dengan siapa? Miza pergi bootcamp ke? Pergi? Alright. Nanti jumpa bootcamp insyaAllah. Camp hujung minggu ni ke? Tak. Lepas tu. JRP lepas ni. Lepas kita punya ARN. Bootcamp. Bootcamp.
Alright, macam nak kena tengok tari juga semua tu. Semula, nak tengok tari semula. Sebab ARN rasanya dia Jun ni Kak Nida. hari selepas ARN. Maksudnya one day untuk kita Ah. dengan mentor. Oh, insyaAllah akan hadir tu Betul. rasanya. Kan? Dah join tak? Register, Okay. register. Jangan Macam ketinggalan. lepas pandang tu nak kena tengok semula ni. Sebab macam Betul. Tuan Betul. Haji Syam cakap, alang-alang dah ke ARN tu, jadi yang bootcamp ke, tak sure lagi pergi, tapi tak keluar lagi bootcamp tu. Dah keluar dah link. Dah Cik Saya Na, pergi dah kat keluar Facebook link je. dah Cik Na. Dah Dah keluar keluar link. link. Kan rasa macam dah respon hari tu tapi tak ingat dah. Nak kena tengok semula. Dia berapa ringgit? Kak Nida pun lupa. 50 Kalau PG Mall 60, kalau bayar tunai 50. Ya. Sebab Macam belum lagi tu alang-alang dah. baru bayar yang ARN je. Okey, dia sehari selepas. Dalam masa sampai pukul berapa pun Kak Nida tak ingat, tak kisahlah. Tapi sebab apa yang pastinya sebab kita dah kat KL kan. Jadi just terus sambung je lah. Betul. Assalamualaikum kepada Rozid Aros 167. Ya ke alahai? Okey, nak kena tengok balik. Ya, kena tengok balik. Ini semua ni kalau mentor dengar dia babak nanti kau. Semua tak tahu ni. Aduh, kantoi. Kantoi. Dina Syawal bila nak keluar agaknya. Ini yang masing-masing duk tunggu ni Tuan Muhammad Arifin. Masing-masing duk tunggu Dina Syawal. Okey. Dina Syawal tu kan best di dalam bentuk kad kan. Kalau yang sekarang ni dalam bentuk coin susah kita nak letak dalam album. Jadi kita nak tambahkan koleksi Dina kita. Kalau misal kata yang ada Dina lagi satu tu apa ya? You all ada tak Dina yang suku Dina ke apa? Yang dalam bentuk kad. Yang ini suku Dina, ada yang setengah Dina dalam bentuk kad ya. Kak Nida tak perasan ada bentuk masjid. Yang itu Kak Nida tak ada. You all ada? Yang ini yang saya tunjuk tu. Ada yang selalu Tuan Fairuz jadikan sebagai poster. Yang itu Kak Nida tak ada. Kak Nida nak kena ada juga koleksi yang tu. Share gambar nanti Kak Nida, share gambar. Ada selalu keluar. Kan sampai kita dah tak terkejar. Poket pun tak mengizinkan nak keluarkan semua gulbar tu kan. Kan? Betul. Lagi satu kita memikirkan tentang apa tahu, dekat gate lebih selamat. Betul tak? Betul. Kita rasa macam kita nak travel, kita nak pergi mana-mana, kita rasa emas tu kita risau pula nak pegang, tak adalah banyak sangat. Maksudnya kita risau nak pegang di rumah ataupun kita nak bawa travel bersama kan. Betul. Jadi apa optionnya? Kelemahan tu. Yes. Kelemahan emas. Jadi maksudnya optionnya apa semua? Adalah aircon gap. Betul jawapan anda semua. Aircon gap. Gap lah. That's why kita highlightkan kepada kawan-kawan semua. Kita kalau nak menyimpan emas, kalau takut nak simpan sendiri ataupun selalu travel ataupun selalu outstation ataupun anda merupakan seorang pelajar ataupun anda selalu pindah randah, aircon gap paling sesuai untuk anda. Kan? Kita sebabnya bila dah simpan ni Kak Nida, saya nampak kalau macam Kak Nida cakap lah, ada keperluan, ada matlamat, tujuan apa, keluarkan. Kalau belum tiba lagi, biar je dulu dalam gap. Lagi selamat. Tapi Kak Yati gatal tangan nak keluarkan design-design, betul tak? Betul. Ada je design, memang gatal tangan. Nak withdraw saja. Ya, betul. Tu sebab Yati, Kak Nida nak tanya Yati, duit raya anak macam mana? Ya Allah Kak Nida, itulah saya buat posting konten kan. Saya dulu logiknya okeylah anak kecil. Jadi duit raya dia saya pegang dan saya masuk bank. Dan bila saya dah kenal Public Gold, diorang semua ada akaun simpanan, alhamdulillah lah. Tapi start tahun ni semua dah besar Kak. Semua sekolah menengah. So duit raya memang diorang pegang. Jadi saya punya konten tu sebab expectation versus reality. Saya memang buat video rakam live. Saya cakap mana duit raya mama nak. Semua tak nak bagi. Tapi alhamdulillah lah. Saya terapkan kat diorang tak apa. Diorang nak rasa pegang duit tapi saya nak 10%. Wah macam ceti tau. Mama nak 10%. Lepas tu alhamdulillah. Ya alhamdulillah Kak. Yang sulung tu bila saya selalu live
Bukanlah selalu live tu masa bulan puasa selalu tak. Tapi macam kita selalu setiap hari cerita pasal emas. Alhamdulillah Kak, dia dah ada kesedaran. Dia hari tu buat part time, dah dapat gaji. Dia cakap saya, Mama kata tu dah buka akaun emas untuk dia lah kan. Untuk Abang Long lah kan. Saya kata, ya betul. Macam mana nak top up? Alhamdulillah Kak, dia dah ada kesedaran tu. Maknanya kita kena bagi ilmu ni, sharing dekat orang terapat. Dan Alhamdulillah pun, saya cakap anak saya lah, husband saya pun Alhamdulillah dia top up gap dia, dia bagi duit dekat saya, Alhamdulillah rezeki diorang lah untuk masukkan. Saya tak ada rezeki kat diorang untuk menambah. Alhamdulillah. Tak apalah. Itu rezeki anak tu, rezeki kita tu datangnya daripada rezeki anak tu sebenarnya kan? Betul tak? Betul, Kan? betul. Alhamdulillah. Okay, macam yang ini daripada Tuan Muhammad Arifin. Withdraw di Gap RM316 1 gram. Di PG Mall RM380. Okay, itulah kelebihannya akaun Gap. Kan? Betul. Itu yang kita kata akaun Gap ni dia consider mudah, murah, telus, patuh syariah, mampu milik. Kak Nida tambah. Kak Nida suka sangat akaun Gap. Ada lagi orang yang tak faham akaun Gap ni macam mana Kak Nida? Dia dapat emas ke? Okey, dia macam kita, mungkin orang belum faham lagi, sebenarnya akaun Gap ni tempat, kalau dekat bank, kita simpan duit. Betul? Itu di bank. Tetapi di public gold, tempat di mana kita simpan gram emas. Okey? Betul. Ya. Ada orang yang salah faham. Kita simpan ni terus RM100 dapat berapa keping emas. Bukan. Kita kumpul di mana kita parking simpanan kita ataupun kita letak duit kita, kekalkan 1 gram dalam akaun, selebihnya kita dah boleh aranukan, dah boleh jual semula, kita dah boleh keluarkan apa-apa design atau kita nak simpan terus di dalam akaun Gap pun boleh. Bebas kan? Ni Miza, Yati, bebas bila-bila masa kita nak tambah simpanan. Itu kelebihannya. Lebih murah. Betul, bebas dan relax-relax saja. Ya, betul. Itu yang kita selalu nak highlightkan kepada kawan-kawan kat luar sana yang tercari-cari. Ya, betul. Contohnya anda ni kan suri rumah ke, kawan-kawan kita ni Yati, Miza yang bekerja ke kan. Bila-bila masa nak tambah simpanan, ada duit lebih, tambah. Misal kata nak auto debit pun boleh menang emas lagi. Kan? So, Best ke tak best? Tu Pok Yi masuk, lepas tu Cik Na dia bagi komen tu kat Nida. Okey, kejap. Anak saya ada 2 orang dah kerja. Memang saya paksa mereka bagi RM100. Paksa tu. Paksa rela tu. Paksa Cik Na. Paksa. Dia memang paksa. Jadi maksudnya anaknya konsisten kena paksa. Tapi mungkin ketika ini anaknya belum faham. Tetapi apabila tiba masanya, insya-Allah anak tersebut, anak-anak kita akan faham. Insya-Allah. Betul. Ada juga ni apa tu, Nelly, Pok Yi. Assalamualaikum. Akaun Gap terbaik untuk kumpul emas gram. Hai Pok Yi. Hai Pok Yi. Kak Nida dah invite Pok Yi. Assalamualaikum kawan-kawan. Dapat tak? Waalaikumsalam. Nelly boleh bersuara? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pok Yi. Hai Pok Yi. Hai Nelly. Waalaikumsalam. Dengar tak suara Nelly? Dengar, lembut. Ini Miza ingat tak? Ini Pok Yi ni pun geng JRP. Satu geng Pok Yi dengan siapa? Dengan Culin ke? Ya. Pok Yi ni daripada Terengganu ke? Daripada Terengganu Pok Yi Celak Tepung. Celak Tepung. Miza tu mana? Kak Nida. Saya grup Kak Jas. Saya grup nombor 1 Kak Jas. Oh, grup nombor 1. Serius ke? Grup menang. Jelas. Nanti kita lawan. Nelly boleh bersuara ke? Ada line ke? Ada. Dengar suara Nelly? Okey, dengar. Okey, Pok Yi, Miza, Yati, Nelly, apa perasaan anda semua bila simpanan emas anda hari ini pecah 317? 316. Sorry, 316. Happy sangat-sangat sebab value dia Duit naik. selamat dan meningkat-ningkat. Okey. Happy sangat-sangat kan. Kita kata, orang kata simpan emas ni adalah orang kata pilihan yang terakhir, orang kata. Sebab apa? Orang akan kata tak ada dividen.
Okey, orang kata tak ada pulangan bulanan, pulangan tahunan. Tetapi bab kata kita punya mentor atau Sifu, kita menyimpan emas ni memang tak ada pulangan bulanan, tetapi yang pastinya emas kita makin meningkat. Bab kata Tuan Azizi Ali, sejak 20 tahun kebelakangan ini, kenaikan harga emas hampir 10% setiap tahun. Jadi terima kasih kepada Ada. Is it Ada? Okey, dah sampai dah. Dah sampai. Dia putus-putus Pok Yi. Bayar tu sikit tarik je. Tak, bayar dekat kedai, baru sampai kat kedai. Baru sampai Okey. kedai. Okey. Terima kasih kepada Ada bagi Kak Nida like banyak-banyak. Terima kasih bagi Kak Nida give banyak-banyak. Ada. Terima kasih sangat-sangat. Kak Nida hargai sangat-sangat. Okey. Pok Yi, dah sampai kedai. Dah boleh cakap tak? Dah. Okey, hari ni harga RM316. Apa Pok Yi rasa? Best ke best sangat-sangat? Okey, harga hari ini RM316 masih murah lagi sebab Poi fikir 20 tahun akan datang baru mahal. Selagi tak cukup, tak sampai 20 tahun, harga emas masih murah lagi dan masa inilah masa yang sesuai untuk kita buat simpanan emas dari sekarang. Berapa pula? Sekejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Ina. Terima kasih Janida, Kak Ina Mahadi. Ini penyimpan emas di bawah bimbingan Nida ni. Okey, Cik Na dah berundur diri. Terima kasih Cik Na join Kak Nida. Assalamualaikum kepada user 8641. Kalau bagi nama user ni Kak Nida tak boleh nak sebut nombor sampai panjang-panjang. Waalaikumsalam. At least Kak Nida jawab daripada user. Alright. Kak Ina, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ina. Kak Ina, hari ni macam kita orang borak daripada tadi, masing-masing yang tengah tak ada gambar tu, dia orang tengah drive, tak boleh nak munculkan gambar. Nelly ni so far jadi pendengar, belum dapat tunjukkan kamera gambar lagi. Pok Yi baru sampai kat kedai. Kes masing-masing bercakap tentang kenaikan harga emas hari ni naik RM10 berbanding semalam. Jadi semalam RM306, hari ni RM316 per gram. Sesiapa yang dah memiliki simpanan emas bermula daripada dulu, consider mereka dah sedang ada menyimpan emas, sedang tersenyum lebar kalau mereka membuat penjualan hari ini. Kepada mereka yang dah capai matlamat lah. Kepada mereka yang masih nak terus simpan lagi, yes lah, dia mungkin belum ada tujuan. Tetapi yang nak menjual hari ini, dekat Public Gold hari ini memang open tadi RM280 untuk brand bukan Public Gold. RM280 tu boleh Public Gold beli balik tanpa barang soal jawab. Caranya, walk in saja ke brand. Mudah aja nak menjual emas kat Public Gold. Tak payah pening-pening kalau anda dah ada emas fizikal. Emas fizikal Public Gold pula boleh saja log dekat website. Best ke tak best? Misal kata kita tengok ni kan, dia tengah naik lagi. Masa kita log dalam masa 24 jam, pergi kat branch, bawa je emas kita dengan harga tu kita boleh jual. Best ke? Best sangat-sangat. Sebab harga kat Public Gold ni dia revise setiap 20 minit. Betul tak Pok Yi? Pok Yi, mute suara. Suara tutup. Okey. Dengar tak? Dengar. Okey, ada 30 sebab. Ada 30 sebab kita perlu tahu kenapa kita perlu simpan emas. Okey. Pok Yi boleh bagi 4 je lah. 4 dulu. Okey, yang pertama kita kena simpan emas kerana emas macam dinar ke, perak ke, dirham ke, kerana dia merupakan satu sunnah Nabi. Okay. Isi sikit sebab Pok Yi berada di kedai tepi jalan. Tepi jalan. Yang pertama kita ikut sunnah Nabi sebab zaman Nabi dulu dia gunakan emas untuk pembelanjaan, untuk perniagaan, untuk urusan bisnes ke apa ke, dia menggunakan emas, dinar dan perak. Okey, itu yang pertama, merupakan sunnah Nabi. Dan yang kedua, emas ini mudah dicairkan apabila kita memerlukan duit untuk kita gunakan duit kita dalam 24 jam. Mudah di Public Gold, cukup mudah kita beli emas dan kita boleh cairkan emas kita itu dalam 24 jam. Okey. Yang ketiga, kita boleh jadikan sebagai simpanan untuk
persaraan. Persaraan sebab jangan kita kalau susah di masa muda, kita masih bertenaga. Kita masih boleh bekerja dan kita masih lagi ada peluang untuk mencari pekerjaan. Tetapi jangan kita susah semasa kita tua. Kerana bila kita susah di masa kita tua, kita sendiri yang akan susah. Sebab itu Puan selalu cakap dalam live TikTok, ada orang-orang yang pencing, berhati-hati dengan duit KWSP, dengan duit pencing supaya jangan disalahgunakan. Walau banyak mana sekalipun duit KWSP yang kita keluarkan, contoh 1,000, bila kita dah pencing kita keluarkan 1,000, paling lama mengikut pakar kewangan Tuan Azizi Ali, paling lama kita dapat simpan duit KWSP kita tu 5 tahun ke 6 tahun sahaja. Okey, sekiranya umur kita tu panjang, Tuhan panjangkan umur kita sampai 70, 80, masa tu lah dikatakan zaman susah semasa tua. Sebab kita sudah tidak ada keuangan, kita tidak buat simpanan emas dari awal. Satu lagi, Puan nasihatkan kepada anak-anak ni, jangan menyusahkan orang tua bila orang tua kita sudah pencen, jangan minta duit dengan dia. Sebab tu mereka dah bekerja lama dan itulah duit simpanan untuk mereka meneruskan kehidupan mereka suami isteri. Okey, kalau boleh anak-anak jangan minta, kalau boleh bagi dekat mak ayah duit kita yang kita kerja tu, kalau boleh bagilah ke mak ayah setiap bulan. 100 orang tak apa dah. Kalau 10 orang anak 1,000 dah. Tak kira lah, kita kenal jasa orang tua, kita bagilah sikit. Sama ada dalam bentuk duit ataupun dalam bentuk kalau bagi ke ibu, bagi dalam bentuk dinar, lagi bagus. Bagi dalam bentuk dinar ataupun bagi gold bar ke ayah kita. Menghargai jasa orang tua yang menjaga kita dari kecil sampai besar, sampai kita berjaya jadi doktor, jadi peguam, jadi lawyer dan sebagainya. Kerana kebiasaan anak-anak ni dia mudah lupa. Dia ingat, ayah dapat duit 100,000. Itu yang dia fikirkan. Tapi ingat, duit 100,000 ke 200,000 ke duit pencen tu adalah untuk orang tua itu sendiri nak guna semasa dia pencen. Okey. Kita jangan usik jangan usik. Kalau boleh jangan usik. Kesian ke orang tua kita. Okey, yang nombor 4 ini emas ni adalah duit antarabangsa. Memang duit yang sebenar-benarnya. Pok Yi pernah pergi ke Bangkok. Okey, sebelum PKP pernah pergi ke Bangkok masa tu, walaupun belum masuk PG lagi, tapi dah ada dah 1 dinar yang adik bagi sebab dia nak guna emergency, dia jual ke Pok Yi masa tu dalam 600 ke 700 macam tu lah. Okey, Pok Yi beli 1 dinar tu, Pok Yi pergi Bangkok, Pok Yi jual dekat sana. Okey, dapat 1,000 lebih. Banyak tu dapat tu. Kalau kita tukar duit Malaysia ke duit baht Thailand, 100,000 kita tak dapat banyak. Tapi beza dengan emas yang kita bawa sama ada dinar ataupun gold bar, kita pergi ke luar negara, pasal dia ikut pasaran, dia ikut tukaran wang sana. Jadi kita dapat lebih daripada duit kertas. Itu satu kelebihan. Okey, yang Pok Yi sarankan kepada rakyat Malaysia yang nak pergi jalan, nak pergi melancong di mana saja, kau pandailah, bawa emas lah. Tak payah bawa duit-duit, bawa duit sikit sudahlah. 100, 200 ke 300 cukup. Yang selebih kita bawa dinar emas ataupun kita bawa gold bar, kita guna dekat sana, kita jual kat sana. Sebab di Thailand dia ada satu special sikit. Di Thailand ni kalau kita jual emas kita kat sana, emas tuling, janji emas tuling 999, okey. Dia orang tak ada susut nilai. Dia orang tak kenakan susut nilai. Berbeza dekat Malaysia. Kat Malaysia kalau kita jual kat mana-mana saja emas yang kita ada, kita jual ada susut nilai. Itu kelebihan negara Thailand sebab dia buat macam tu bagus juga. Jadi kita tak banyak rugi. Okey. Siapa rasa 4 saja kelebihan. Kita kena tahu ilmu emas. Yang penting sekali kita buat simpanan emas ni kena ada 2 benda. Pertama kena ada matlamat, kedua kena ada ilmu. Yang belajarlah dengan mana-mana dealer public go, hampir 200,000 dealer public go yang ada di seluruh Malaysia. Yang penting sekali cari ilmu. Kalau tak ada ilmu, simpan apa-apa tak ada guna. Itu je yang boleh sampaikan. Betul sangat-sangat tu Pok Yi. Kak Nida setuju sangat-sangat. Misal kata kita nak menyimpan emas ni kan, kita misal kata jangan fokus pada harga. Betul tak Pok Yi? Yang penting kita tambah gram. Bila ada duit dekat tangan, beli.
beli, jangan tunggu. Nabi pun suruh beli emas, betul kan? Kan? Macam ni, Nelly cakap, Nelly, dan kita pun sebagai orang tua, jangan menyusahkan anak-anak jika tua nanti. Kita pun harus simpan emas. Ya, betul. Maksudnya kita ni kena buat dana persaraan. Kalau kita dah ada duit pencen, kalau macam Pok I cakap, kalau dah ada KWSP, 100,000 boleh bertahan 5 tahun. Contohnya nasihat kajian daripada Tuan Azizi Ali. Okay, duit tu kita dah tak bekerja, dia tak ada masuk income yang baru, betul tak? Kan, betul tak Pok I? Dia tak ada masuk income yang baru. Jadi apabila kita dah cipta dana persaraan kedua, di mana kita dah buat daripada sekarang ni, semasa tenaga masih ada, macam Pok I cakap, semasa orang kata kudrat masih kuat, okay, semasa inilah kita asingkan, bak kata Tuan Irfan Khairi, 10% daripada gaji sebelum berbelanja paksa untuk membuat simpanan emas. Misal kata kita kata sekarang ni tak mau mulakan ataupun kita tak ada kesedaran. Hakikatnya kita dah rugi peluang satu, kita dah rugi masa satu, lepas tu kita dah rugi consider macam orang kata apa? Kita dah rugi macam satu kemasan yang misal kata orang lain ada benefit menyimpan emas tapi kita tak ada. Kita tak ada benefit emas tu sendiri, kita tak dapat. Kita hanya bergantung kepada duit kertas. Duit kertas ni dia sebabnya apa? Inflasi. Inflasi tu kan, Pok I, kita nak senang faham, orang akan kata, alah bosan nak dengar orang cakap pasal inflasi ni kan. Inflasi ni bermaksud di mana kuasa beli duit kita tu makin menyusut. Macam Pok I mesti berniaga kan. Pok I tahu, Pok I beli barang dapur, barang-barang nak berniaga. Makin mahal kan Pok I, mana ada makin murah. Semua makin mahal. Consider macam nak beli udang, nak beli apa ayam dah lah, nak beli tepung, nak beli minyak, semua makin naik. Siapakah itu? Barangnya tetap sama kan, Yati? Barangnya tetap sama, tetapi kita terpaksa bayar lebih. Tiap barang tu kecil lagi kan Nida, kalau kuih kan. Kuih tu makin kecil, ayam makin kecil. Betul, semuanya makin kecil, yang makin besar apa? Hutang. Kan, kita paling takut yang makin besar hutang. Pok I kata bising tak, Pok I ada di kedai kopi kat jalan. Pok I tengah silent tu, tak ada dengar bising. Okay, macam Nelly. Value duit kertas semakin turun. Tetapi emas semakin naik value-nya untuk jangka masa panjang. Yes. Kita kena faham tu, emas bukanlah beli hari ini, esok lusa kita jual sebab kata naik harga. Tidak, jangan salah faham dekat situ. Emas tidak sesuai untuk jangka masa pendek. Ia adalah untuk jangka masa panjang di mana kalau anda faham tentang kenaikan harga emas, tahun pertama dah cover dah susut nilai. Jadi anda janganlah beli hari ni bulan depan jual, of course lah akan kata rugi. Tidak. Hakikatnya, beli emas untuk jangka masa panjang, bak kata Tuan Zulkifli. Tuan Zulkifli selalu sebut, beli emas adalah untuk 2 tahun ke atas. Barulah consider kita dapat dia punya hasilnya. Tapi hakikatnya, biasanya kalau orang dah mula menyimpan emas ni, sayang nak jual. Sayang bila lagi-lagi harga naik, lagi sayang nak jual. Sebab apa? Emas ni lah magnet rezeki, magnet kekayaan. Lagi kita rasa naik harga, lagi kita rasa nak pegang. Lagi kita rasa nak consider, walaupun harga tinggi, penyimpan emas, dia yang faham ada ilmu emas, dia lagi tambah. Kalau misal kata orang kata, Kak Nida, macam mana apa maksud harga naik beli juga? Okey, kita kena faham apa tahu? Satu, pemurataan harga. Assalamualaikum kepada Roni. Roni, Kak Nida rasa macam ini bawa Kak Nida ni. Roni, sebab Kak Nida tak nampak muka, hanya nampak jam aja. Assalamualaikum cikgu. Cikgu ke? Cikgu kat sini ramai ni. Ada teacher, ada Miza, semua cikgu kat sini. Okey, terima kasih join Kak Nida. Okey, maksud Kak Nida tadi kata pemurataan harga. Okey, macam ni. Ketika harga rendah, kita beli banyak. Okey, maksudnya kita harga rendah, contoh harga RM250, kita beli banyak. Esok lusa harga naiklah, contoh hari ni RM316 ataupun betul lah RM16. Mana tahu esok lusa RM320, tak tahu. Tetapi harga naik ketika itu. Harga naik, kita ada duit dekat tangan.
jangan tak beli. Sebab apa? Harga dekat ada selagi ada duit dekat tangan kena beli emas. Tetapi kita beli emas dengan ilmu di mana kita beli emas dengan kuantiti yang sedikit. Lepas tu at the end bila kita campurkan kita dapat pemurataan harga. Itu dinamakan pemurataan harga. Mahal atau murah kita tetap beli, yang penting kita tambah grab emas kita. Assalamualaikum. Thai yang kerja di Malaysia, kejap. Semalam Pok Yi dapatkan semua orang Thai seorang. Pok Yi nak cari ramai lagi orang. Ya betul. Tanya Pok Yi dapat orang ke Thailand. Apa? Sepai ya? Sepai Thailand. Okay. Okay. Assalamualaikum Kak Nida. Thank you sharing ilmu emas. Yang mana ni? Kasma Emas and Keuangan. Alright. Kak Nida rasa satu geng ni. Satu geng Public Gold ni. Satu geng PGYM ni. Assalamualaikum. Roni, Cikgu Nida. Alamak. Kak Nida tak tahulah siapa Roni ini. Adakah Roni ini Kak Nida punya downline? Jadi, perkenalkan diri baru Kak Nida tahu. Kak Nida rasa, ya Kak, saya minta izin live. Alright, okay Yati dah sampai rumah lah tu. Lagipun, Pok Yi, kita rasa kita pun dah nak maghrib dah ni nampaknya. Waktu pun tak mengizinkan. Alright. Nanti sampai, thank you semua. Okay, kalau ada masa, okay, malam ni kita ada kelas. Okay. Pok Yi, Nelly, Miza, Yati pun dah live. Okay, malam ni kita ada kelas untuk menambah bagaimana skill nak membuat video. Di mana kita belajar waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Okay. Sekarang dia dah masuk waktu maghrib. Kak Nida tadi plan untuk setengah jam saja. Bila kawan-kawan dah masuk, dia excited dah. Okay. Terima kasih Pok Yi. Terima kasih Pok Yi. Kepada Nelly, Miza, terima kasih join Kak Nida. InsyaAllah ada rezeki kita live sama-sama macam ni ramai-ramai. Terima kasih Kak Nida, nampak pun ada Rizis Wandi dekat Kak Nida punya ni viewer. Alright, kita jumpa dekat kelas malam ni. InsyaAllah, terima kasih kawan-kawan. Jadi jangan lupa kita sentiasa membeli emas dengan konsisten dan belajar ilmu emas. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. InsyaAllah sebab dah maghrib, waktu tak mengizinkan. Okay, bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum.